Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di dalam masjid sebagai satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala redha dan suka. Maka itu adalah tandaan kebaikan kita sebagai umat Islam yang boleh meluangkan masa sebentar kerana Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita dengarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman yang kita ada. Kerana Islam telah lepas mari daripada semenjak daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada malam yang kita ada ni lebih daripada 1444 tahun dah. Maka kita ni duduk di dalam hijrah yang baru pula, buka kitab yang baru pula untuk kita mengisikan kandungan hidupan kita di dalamnya, yakni di dalam dunia ini, untuk kita buat bekalan nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tak lain tak bukan supaya nak kita itu mengabdikan diri kepadanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan mengikut contoh tauladan yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah matlamat hidup bagi seseorang manusia semuanya. Siapa dia tak mencalonkan diri dia sebagai orang yang beriman, maka dia termasuk di dalam golongan orang yang rugi hidupan dunia dan akan sesat, tidak boleh nak kembali mari pula kali yang kedua kepada ini dunia, lepas daripada dia kembali kelik kepada alam akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang tak beriman, nescaya dia itu tak akan dapat kejayaan hidup sama sekali. Siapa dia nak ratik hidup dalam api neraka, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka itu dok tiak tangis, menangis di dalam api neraka Jahannam.
Dalam arti kata dia itu minta kepada Tuhan, kembalilah kami kepada dunia semula. Kami nak buat amal semula, nak beriman semula. Tapi masa apabila telah pergi, ya pergilah. Ya tak kembali klik kepada kita walaupun satu kali pula pun tidak. Dengan sebab itu, kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, adalah sebesar nikmat, sebesar-besar nikmat yang Tuhan bagikan kepada kita. Tak ada perkara yang nak lebih besar daripada nikmat al-imani wal Islam, tak ada. Lepas daripada kita ni orang yang beriman, orang Islam, Tuhan wi pula kepada kita sifat kesihatan. Supaya gapo tu Tuhan wi sihat kepada kita? Supaya nak wi kita tadi itu cari jalan untuk nak menujukan kepada kemerdaan Allah Ta'ala. Kenapa kita kena cari jalan nak wi Tuhan redha kita? Kerana kita nak hidup tadi itu, pasti kita kena ada anak kunci keredaan Tuhan, supaya kita nak pergi duduk di dalam syurga yang kekal abadi, tak ada mati di sana tu kena ada anak kunci bagi syurga. Anak kunci bagi syurga iaitu kemerdaan, keredaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, kena jaga dua perkara sahaja, supaya kita itu tak jadi menyeleweng daripada jalan ni hak benar, iaitu jalanan yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan jalanan ahli sunnah, dan jalan yang dijalankan oleh as-sahabah dikenalkan dengan al-jamaah. Himpun dua kalimah tu kita kena jaganya dasar kita, yakni ahli sunnati wal jamaah. Hak tu kita kena jaga. Sebab kalaulah kita tak ada duduk di atas landasan itu tadi, nescaya kita akan kembali klik pada rumah kita tak kena juga. Dengan sebab itu malam ni kita mari nak tengok dasar kita sebagai kita ni orang sunnah, orang al-jamaah, ahli sunnati wal jamaah ni, dasar ia lagu mana, supaya kita tak terlari daripada cacing hak asal. Kalau kita terlari daripada cacing hak asal, nescaya kita tak selamatlah hidup kita. Yang pertama, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, dasar hak kita nak jijak di atas dia tadi itu tak lain tak bukan, iaitu gapo? Iaitu kalam Allah Ta'ala dan kalam yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Quran, adanya sunnah nabawiyah. Dua perkara ni sebagai asas bagi hidup kita. Hidup orang Islam kena gantung pada dua ni. Maka bagaimana kita nak fahamkan cara dua ni? Alim ulama kita hak Tuhan hantar mari pada kita, seumpama kita duk mengaji malam-malam ni bertukar alik daripada guru tu kepada guru ni, guru tu kepada guru ni, mereka adalah warasatul anbiya yang nak tolong bukanya apakah maksud hak ada dalam Quran, apa hak maksud yang ada di dalam sunnah an-nabawiyah yang sabit daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kenapa kita kena mengaji lagu tu, kena cari lagu tu? Kerana kita ditutupkan dalam agama kita supaya kita duduk lagu tu. Tuhan kata dalam Quran, Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalan ni aku, jalanan aku yang betul, jalan yang benar, jalan yang mustaqim, nak menujukan kepada syurga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu Tuhan kata fattabi'uh, turut olehmu akan jalan tadi. Suruh turut jalan tu, suruh turut jalan satu jalan saja. Jalan mana? Jalan yang diberjalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang diberjalan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semua. Kemudian Tuhan kata pula wala tattabi'us subul, jangan dogi ikut bercabangan jalan. Jalan cabangnya gitu, cabangnya gini, lekak situ, lekak sini. Jangan. Gapo maksud? Yakni barang yang terpesong, barang yang tergelincir daripada jalannya Alkitab dan Sunnah. Jangan sama sekali kita lari daripada jalannya hak tu. Kenapa? Coba kita perhati tengok. Dasar di dalam
pegangnya kita, dasar dalam fahamnya kita Islam yang sahihah ni, cara mikir hak betul ni, dia bawa datanya Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa datang mari pada kita sebagai asas, bukan sebagai baji, bukan sebagai tempat yang nak buat bergantung dengan cara halus-halus gitu tak. Bahkan ia bawa data sebagai asas, sebagai teras, sebagai humi asas. Caranya dia kata kami faham lagu ning sebab Tuhan nak lagu ning. Kami buat lagu ning kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah buat lagu ning. Maka itu adalah jalan ni hak benar. Kita nak perhati tak ada payah. Hari ni banyak orang mengajar, orang seru pada agama Allah, orang yang duk mengajar dalam agama Allah banyak. Akan tetapi yang kita kena perhati berapa nama dia bawa gapo kepada kita. Sebab orang yang wajib kita ikutkan dia, yakni warasatul anbiya. Para warasatul anbiya mana orang-orang yang makan saka nabi-nabi, makan saka rasul-rasul. Apabila kata orang makan saka, pasti kena gunalah saka yang dia ada daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada ning, kita tak ditutupkan ambil ilmu daripada mana-mana pihak pun. Tak ditutupkan. Tak diwajib kita ambil, tak wajib kita mengaji, tak wajib kita tahu. Sebab apa? Wajib di atas diri aku sebagai mukallaf tahunya isi kandungan yang ada dalam kalam Tuhan dan apa yang ada di dalam sunnah Nabi. Ulama mana mai royak, maka bergantung we tegak situ molek supaya kita itu tak lari daripadanya. Sebab kalau lari kita daripada jalan tu masuk di dalam kata kita ikutkan subul, jalan ni yang bercabangnya tadi itu. Tuhan lari atas sewi kita ikut, kita tu jadi ikut. Hawa apa? Kerana terpedaya. Orang kita ni, manusia ni yang asal daripada tok ada tok hawa. Tok ada dengan tok hawa kita ni ya manusia. Kita sebagai manusia ni asal daripada dua orang ni. Khalaqakum, Tuhan kata khalaqakum min nafsin wahidah. Allah Ta'ala jadikan kita daripada diri yang satu. Jadi daripada Adam, Tok Hawa tu pun jadi pada Tok Adam juga. Sebab tadi itu jadi pada tu. Maka sifat manusia ni gapo hak yang nak mula-mula sekali. Yang pertama, hak manusia nak bersifat dengan kekal abadi. Yang nak biasa ya kekal, tak kira gapo-gapo, nak hidup dengan dia semua, kekal dengan dia. Itu sifat manusia mula-mula. Yang kedua, daripada sifat manusia nak, yang nak pangkat yang tinggi. Nak kekal, kerana dia nak pangkat yang tinggi. Itu tabiat manusia. Tiap orang nak belakang tu. Tak ada dia duk kenal atau demo ni nampak tua, orang tak kenal, kecil lah tu. Demo ni nampak ubah teruk ni, murah dia kecil lagu tu. Dia tak say dengan lagu tu. Walaupun sifat yang mulazamah, yang melazimi manusia, yang kena tua, kena berubah, kena apa nama, itu cukup bagi dia. Tetapi sifat manusia hak semula jadi tu heboh muka tu dalam hati dia. Sebab itulah apabila tu ada tu awal kita ni duduk di dalam syurga, nya mari iblis nya kosek situ. Nya kosek di mana? Nya kosek di kata ada dengan Hawa. Tuhan tak sewa mung dekat apa pokok kayu tu bukan kok mana dak, supaya mung tu tak jadi kekal dan tak jadi malaikat. Kekal satu hak nak kamu jadi malaikat pangkat tinggi. Sebagaimana Tuhan sebutlah, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Tengok Tuhan royak nyata ayat. Lagu mana tu ada tu itu iblis ya hasuk. Tu ada tak hawa kita hasuklah mana? Ya hasuk kata Tuhan tak sewa dekat daripada pohon kayu ni bukan kok mana dak. Supaya mung tadi itu tak jadi kekal duk dalam alam ni mana alam akhirat, alam syurga ni
dan mung tak naik pangkat, tak boleh mung tu jadi pangkat tinggi jadikan malaikat. Lah ni mung jadi manusia. Tapi kalau mung dekati pokok kayu ni, maka mung akan naik pangkat jadi malaikat. Lalu manusia yang baru ni tabiat dia apa lagu tu, sifat dia semula jadi lagu tu. Lagu mana dia kata? Dia berasa wawih dia dalam hati. Sungguh dah berasa kata nampak juga hikmat gapo Tuhan nak larikan kita dan sebagainya. Lalu syaitan ni yang nampak tu Adam dengan tu Hawa ni duk jadi gitu di wawih lagu tu. Dia kata wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku ayat kamu ni aku nak nasihat saja, ya bukan aku nak paksa, ya paku pula kali yang kedua. Apabila nampak tu Adam tu Hawa tu hangok, Tuhan raya kata fadallahuma bighurur. Dua ni kena tipu. Manusia kita tak lain tak bukan sifat situ. Lagu mana? Asah kita Al-Quran was sunnah. Asah duk sini. Asah duk di Quran dan hadis. Gapo kita nak pakai, warilah alim ulama mana, mari tolong syarah dua ni kita ikutlah, tak ada masalah. Lalu nak buat lagu mana? Manusia kita ni ia tubik mari daripada syurga ni, ia mari sekali dengan syaitan. Syaitan ia tahu kata manusia apabila turut dua sumpah tadi itu, makna turut kata Tuhan, turutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berjaya. Dia sumpah dengan Tuhan kata la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku nak tipu anak Adam ni, lah lagu mana pun malaikat sikit saja aku tak boleh nak tipu daripada hamba hak ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tuhan kata dalam ayat lain, malaikat hamba yang ikhlas hati kerana Allah tu aku tak boleh nak tipu. Lalu yang nak buat lagu mana? Kita jauh daripada dua sumber ni, ya mari sekali dengan kita yang duduk tahu muka bumi ni juga. Syaitan ni pun, iblis ni pun, kan dia kena jack tu baik dua-dua. Syaitan pun keluar, iblis pun keluar, tu ada tu Hawa pun keluar. Maka kita duduk sini belakang sekarang lala ni. Maka sumber dasar nak berjaya, nak kelik pada syurga semula, iaitu Al-Kitab was Sunnah. Mana awak lagu mana jauhkan manusia daripada dua ni? Mari cocok supaya nak menjauhkan manusia. Yang pertama sekali, kalau pakai Quran dan hadis ni nascaya kita ni tak pangkat naik tak tinggi, dia kata. Pangkat naik tak tinggi lagu mana? Orang ramai tak ikut, dia kata. Orang ramai tak ikut benda pakte kita ni, orang tak makan roti, tak makan buah tamal, orang panggil makan nasi kerabu, makannya apa nama teo, nama makannya gitu. Dia tak makan benda-benda apa situ. Lauk hak pesing, lauk hak nak negeri arak ni orang tak makan pakte kita. Arak tak apalah, makan roti, makannya apa nama kusyari ni, mana kata lebih kurang daripada makan ni arak lah. Pakte kita tak ada. Orang kita tak berahi, dia kata. Sebab tu tak boleh nak wari tempat kita ni duk makan nasi kerabu, makan nasi minyak pasal kita tu lah. Sekadar tu ya tempat kita makan teh sudah. Nak pakai Quran hadis ni tak laku tempat kita. Tu. Ini perkataan kata tak boleh nak duk dengan orang ramai, tak boleh nak bermasyarakat, tak boleh nak sangkum gitu, sangkum gini. Kita pun satu no dah lah. Wasa kata kena juga. Tetap hak kita duk ada, sudah. Apa kata hak kita duk mengaji dah daripada kala-kala Yunus sikit-sikit kan? Ahli-ahli kala sikit-sikit pakai hak tu lah kata. Tak ada kena duk bergaduh hak lain dah lah. Quran hadis ni tak apa, kita tak di surau-surau, tak di masjid, sudah lah. Sekadar baca ketika orang mati kan sudah. Sekadar tu. Itu satu mula-mula. Boleh dah dia satu jalan. Soalan kata tak boleh nak naik pangkat. Kemudian yang kedua, dia kata kalaulah kita berdasar pada Alkitab was Sunnah tadi itu, nascaya cerak kita akan sesak jalan, dia kata. Nascaya kita akan sesak jalan kalau kita gantung Quran hadis ni, kita sesak. Apa boleh kata sesak? Dalam Quran tak ada balaghah, dia kata. Dalam Quran tak ada usul fiqh, dalam Quran tak ada ilmu lughah, dalam Quran kita ni fi'il pun dok tukar lagi. Nak dengar Quran hadis lagu mana? Tak urak gi dasar ni, tak ada tak urak gi. Kalau gi pun tak lama. Kita nak duk uya dia lama, kalau gi pun tak lama, habis dengan hatu.
Jadi berasa kata tawa apabila orang baca Quran so tawa, baca hadis berasa tawa gitu. Berasa kata payah, berasa kata tak sedap. Sedangkan Tuhan royak dok panggil dalam Quran tadi tu dok panggil kita, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Turunlah olehmu apa hak kuat turun mari ni. Hei manusia, ikut ni ajaran hak kuat hari ni. Yang ada dalam Quran, ada dalam hadis ni, ikut. Tak reti tanya alim ulama hak pandai tu. Tanya. Tapi Tuhan kata qalilan ma tadhakkarun. Orang nak faham aku ayat ni sikit. Sebab itulah Sufyan Ats-Tsauri salah seorang daripada tokoh ulama, belum daripada Imam Syafi'i lagi dia. Dia kata istausu bi ahli sunnati khaira. Jaga-jaga dengan ahli sunnati wal jamaah dengan baik. Dengar di mana ada majlis ilmu sakut paut dengan ahli sunnah duk mengajar, dasar dia ahli sunnah tak lain tak bukan Quran hadis tu. Kita pakat gi sahuti, pakat gi dengar, pakat duk di belakang dia. Wa apa wahai imam? Fa innahum aqallun nas fima madha wa fima baqiya. Kerana ahli sunnah tadi itu sikit, gulungnya yang sikit. Hak tu hak Nabi ayat kata ma ala alaihi wa ashabi itu sikit, tak ramai. Tapi hak tak ramai ni lah orang yang kata hak tu ada lagi dunia ni sampai kata berlaku kiamat ni. Hak tu ada buka pintu langit nak terimanya amalan puak-puak ahli sunnati wal jamaah berpegang pada Alkitab sunnah ni. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam tahu dah kata Quran tadi itu sebagai dasar. Itu satu ayat. Ayat yang kedua tu kata mana? Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa dia ikut ajaran aku, hak ada dalam Quran, ada dalam hadis, tak faham tanya reti, nescaya dia tak akan sesat sama sekali. Tak sesat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit, mari kita pernah dengar semua. Tiap-tiap kali majlis ahli sunnah yang baca semua hadis tu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata yana, taraktu fikum, aku tinggal dua perkara lepas aku pejam mata. Ma tamassaktum bihima, kalau menggantung pada dua dasar ni lan tadillu ba'di abada. Nescaya mung tu tak akan sesat jalan selama tak sesat jalan. Gapo nama ya Rasulullah mu tinggal? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun perkataan hak orang kata ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, bunyi kata yang hadis, al hadithu madallatun illa lil fuqaha, satu riwayat illa lil ulama. Hadis ni adalah pucuk kesesatan malaikat bagi ulama dan bagi apa nama tok-tok fiqh hak erti di kalangan alim ulama kita. Nak jawab kata ini perkataan hak dak waktu bek jaja-jaja di atas udara ni, ini bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bukan hadis Nabi. Al hadis madallatun illa lil ulama wa fi riwayatin illa lil fuqaha. Ini bukan hadis, bahkan daripada perkataan Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang tok guru besar dok mengajar di Mekah, tok guru Imam Syafi'i lah zaman tu. Ini bukan hadis dengan ittifaq ulama, tapi tepat tak kita dok jaja hadis Quran ni dasar dia sesak ni, hadis Nabi kata ni dak, bukanlah tu. Ini bukan hadis mula-mula sekali. Kalau kita nak tanggung kena makna lagu mana, maknanya itu perkataan hadis tadi itu jadi sebab dia tu kalau kita tak belajar, memanglah kata dia nak membawa kata kita faham tak kena terhadap maksud dia. Kalau kita belajar molek daripada alim ulama kita hak lari daripada luar-luar negara ni, orang nak boleh main duduk atas meja gini ni bukan mudah.
kena mengaji daripada alim ulama, kena dapat sijil, dapat akue, dapatnya ada tulisan tu, tulisan ni akue dari ulama negeri pula dan sebagainya. Bukan mudah-mudah mari person kata nak tak tahu mari di mana ni, bukan lagu tu. Maka apabila orang mai royak, orang duduk atas meja dah royak ni ayat Quran maksud gini, hadis makna gini, wari pula syarah ulama, wari pula pun tafsir alim ulama kita, ya tak sesak dah lah. Depan ni ada tafsir Tabari lagi, ada tafsir Ibnu Katsir lagi, depan ni adanya syarah hadis hak tokoh ulama tu, tokoh ulama ni dan berbagai-bagai, ya tak sesak jalan dah. Kita dah giroyak kepada umat masyarakat Melayu kita Nusantara kata, kalaulah kita turut Quran hadis, nescaya sesak, wajib sesak. Jadi apabila kita kata lagu tu gapo? Tak lain tak bukan klik pada asal tadi, yakni kena hasutan daripada syaitan yang nak menjauhkan kita daripada Al-Quran was Sunnah. Sebab jalan ni hak asal kena turut hak Tuhan. Sebab tu Tuhan panggil tu hadis tu Hawa tu. Panggil tu hadis tu Hawa ni mari depan, lepas daripada cabut habis pakaian syurga. Wanadahuma, Tuhan panggil, wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Tuhan panggil mari tu ada tu awal tu mari, takkan aku royak jangan mendekati ke pokok kayu ni. Aku royak dah kamu dulu kata syaitan itu adalah seteru bagi kamu yang nyata, kan kamu tak pakai aku. Tuhan ada royak juga dalam Quran kata turutlah hidayah aku, hak aku buat turun mari daripada langit tu, turutlah perkataan Nabi hak aku buat keluar mari kepadamu ni. Gana mu tak pakai lagi pakai perkataan orang lain. Kenapa? Kerana kita dok dengar daripada orang nak menjauhkan kita daripada jalan syurga. Sebab itulah kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, dasar kita nak mengaji gapo-gapo, nak dengar siapa mengajar, nak panggil siapa main mengajar, tak ada masalah. Tak ada gapo, asalkan wari al-kitab was sunnah kita, okey, tak ada masalah. Kamar ni bawa iringi syarah ulama tu, ulama ni dan sebagainya, tak apa. Bukan dasar apabila kita dengar kata apabila nak kembali kepada al-kitab was sunnah mana tinggal ulama, tak ada pihak-pihak lagu tu. Sama ada Arab, sama ada India, sama ada Melayu, tak ada pihak lagu tu. Semua tiap-tiap orang dasar lagu tu ada belaka ulama dok tepi dia. Dengarlah, tengok kalau yang mengajar, terkadang kita tak dengar orang mengajar. Kalau hak bukan jalan ni kita tak dengar, tak saya dengar mula dah. Ini masalah kita orang Melayu. Sebab itulah kita kena duk katuk mari telinga kita, nak pergi tak kena jalan tu dah. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam jaga molek dua dasar tadi. Berkata Sufyan Ibn Uyainah, bukan maksud kata Quran ataupun hadis ni dasar dia jadi sesat dak. Dia sekadar nak royak kata hadis dan Quran tadi kena ada cara kita nak faham. Kalau kita nak pergi pakar dia dengan tak pakar ulama, tak ada pihak wak kerja lagu tu di kalangan orang awal pakar kita, tak ada. Orang nak ikut Quran, ikut hadis ni, ikut mengikut jalan ni hak ulama-ulama kita berjalan belakang dah. Kalau gitu, dasar ahli sunnati wal jamaah wajib kita ikutnya Al-Quran was sunnah dan apa yang dikemukakan oleh ulama' ummah dan utamanya ulama' salafis salih. Apa? Kerana Tuhan suruh. Allah subhanahu wa ta'ala suruhkan kita. Qala subhanahu wa ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa dia nyegi belau jalan ni hak Nabi menyata mari lagu ni, kane lagu ni, nyata lagu ni. Tetapi kita gi ikut jalan ni hak lain. Jalan ni hak para sahabat tak ada jalan. Hak sahabat tak ada terima ilmu daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lagu tu Tuhan kata lagu mana? Nuwallihi ma tawalla. Apa makna nuwallihi ma tawalla? Nak lagu tu hagilah, tak ada gapo. Ingatlah, Allah Ta'ala ni bersifat dengan aziz. Aziz ni mana gana? Makna sangat perkasa. Dia tak turut kita. Kita kena turut dia. Juga Quran ni kita, Tuhan katakan dalam Quran, wa innahu lakitabun aziz
la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Quran ni adalah kitabul aziz. Kalau kita tak baca dia, tak hafal dia, tak mudarasah dia, tak mengaji dia, cerak kita tak faham dia. Ya tak heran kita Quran. Walaupun orang hafiz Quran, ngapa Quran tapi tak merajah, lupa. Ini apa panggil sifat Quran. Sifat Allah Taala Al-Aziz, sifat Quran ya pun aziz. Sebab tu siapa dia paling daripada jalan itu kita kata belah aku nak paling gi kau ni dulu, umur aku banyak lagi. Puak aku ramai lagi, aku nak duk kau ni. Nuwallihi ma tawallagi. Lepas tu akhirat esok wa nuslihi jahannam. Tuhan janji dengan api neraka lagu tu. Wasat masira, sejahat-jahat tempat yang nak kembali manusia daripada. Apa boleh jadi gitu? Tak lain tak bukan syaitan. Mana ayat kata Quran hadis ni tak boleh kita buat dasar, tak boleh. Quran hadis ni sebagai baji saja. Nak hulu tak boleh. Baji tak boleh. Boh lah haluh gitu lah. Boh kecil-kecil gitu, hak nipih-nipih gitu. Kalau wari ayat Quran pun wari untuk nak tahu. Wari ayat Quran pun untuk nak belaga sama sendiri, bukan nak pakai, bukan nak nak wasah dak. Ini masalah yang duk jadi dalam umat masyarakat kita. Apa? Kerana kita tahu kata sekarang learning daripada barat ya sakang jalan itu. Dia penjara habis licin umat ulama Islam kita duduk di atas bantas Alkitab was Sunnah, duduk dalam penjara, duduk dalam gok bilicin. Lepasnya orang-orang pasal tu. Hari ni negeri Arab ni nak gapo pula lepas daripada halal reba. Reba telah halal mari beberapa tahun. Arak telah haram mari beberapa tahun, halal mari beberapa tahun. Sekarang gapo pula nak? Yakni suruh menyungutu seru lain pada Allah Taala. Wak kubur ni banyak tempat di negeri Arab, terutama negeri-negeri yang kita pernah duduk tu lah. Wak kubur untuk negeri kita minta betul lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah kata kita tawassul dengan para wali-wali dan nabi-nabi dan sebagainya. Sebenarnya bukan tawassul. Tawassul ni ya Allah aku minta denganmu dengan keberkatan orang ni. Hak ni dak demo ni selalu dah. Sebab apa boleh buat lagu tu? Dia tahu apabila umat Islam boleh duduk sampai situ, tak ada kena duduk bimbel dah lama. Nah, Israel tak kena duduk bimbel apa dah. Duduk tepi negeri Mesir tu tak kena bimbel apa dah. Sebab apa? Umat Islam berkat tidur belakang. Dia punuh dalil. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula dia bukakan dakwah dia di Makkah Al-Mukarramah yang haram ziarah kubur. Bukan mana kata ziarah kubur tu haram dak, akan tetapi mula-mula sekali takut punah pegangan umat Islam, tak boleh ziarah kubur. Sebab di sini ni ya jadi seumpama umat Nabi Nuh dulu. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, terutama hak bahagianya umat hak faham sunnah tadi itu, alhamdulillah. Umat tak faham sunnah, glosa tu orang bilicin. Masalah reba ni kata halal. Reba cerak-cerak yang namakan fawaidul bunuk. Fawaidul bunuk mana kata duit bunga partai kita, gitulah makna. Bukan reba apa ni. Kalau araknya dinamakan masyrubatir ruhiyah, minumnya yang nak menggagahkan roh, memperdayakan, mentukarkan nama-nama benda tu haram cerak-cerak menjadikan halal. Sekarang ni nak syirik pula dengan Tuhan. Habis licin kita. Sebab itulah kita sebagai umat Islam hak duk tak jauhi kita ni, duk luar negara sekarang lah ni 900 orang lagi, 900-700 lagi. Hak saya tahu ni 900 orang. Hak mari cara mikir seumpama ada hak duk sore di Kelantan tu, hak buka tirai perah gitu, tanya Nabi selalu tak nak duk mengaji. Cara mikir lagu tu 900 lagi. Mari hak duk dalam negara kita ni bukan tak ada, hak sana pun banyak juga. Mereka itu nak pujakan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup semula lah tok panjang, tok ni, tok tu, tok ni dia hidup semula. Apa yang ulama kita tulis dok royak mari kata, kita nak tawakal dengan Allah. Nak takut pada Allah dan sebagainya, hak tu akan disapuhkan habis licin. Kena pergi semula, kena tak semula, kena faham semula. Sebab itulah pendakwah sekarang lah ni berhajat sangat-sangat. Ilmu dah ada, kitab dah ada, ulama dah ada, tetapi ulama luar negara tu utamanya ada,
Tapi dalam negeri ni pun ada, tapi pendakwah hak nak sebar pula ilmu pengetahuan tu kena banyak pula. Kena berani, kena tegaknya pendirian, kena berani nak terimanya gapo-gapo tuduhan tu tuduhan ni. Tak boleh. Sebab gapo nak tegaknya benar-benar pasti kena jumpa benar-benar lagu tu. Dengan sebab itu kita bukan kok mana dak royak lagu ni. Benar berlaku mari dah. Kita tak khabar dia kata kita tak berasa benar-benar lagu tu. Tapi dia mau duk tajuh mari. Duk gelak mari ni. Seolah kata kita nampaknya kata duk pagar kita duk molek, dia mau gali bilicing dah bawah. Sebab tu kita kena banyak kecek. Bukan negara kita saja ada bimbang masalah ni. Ikhwah kita daripada negara Malaysia, masa kita masuk mesyuarat dengan ulama-ulama sunnah mereka begitu juga. Di Indonesia begitu juga. Di Patani kita ni lagu tu juga. Ulama Arab sendiri pun bimbang terhadap umat Islam sekarang. Hal apa? Kerana timbul fitnah sekarang lalan ini nak membawakan manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nak lagu mana nak jadi? Hak ni lebih besar daripada orang jual pesen-pesen hadap mabuk-mabuk kat jalan-jalan tu lagi. Hak tu sebasa. Tetapi hak ni kalau punah hak ni kekal pin neraka. Pak kita nak buat lagu mana? Umat Islam. Kalau kita tak cakap, nak buat lagu mana? Kalau cakap orang murih, tak apa. Asalkan Tuhan tak murih kita kan sudah. Manusia nak murih kan murih dah tak ada gapo. Tapi hak ni benda penting. Lebih daripada gapo-gapo lagi. Sebab tu hari ni main duk gonye. Main duk gonye apabila kita pakai duk dia belakang nak bersatu dah. Umat Islam patah kita nak bersatu dah. Supaya kita nak jakah pergi tangga yang kedua, tangga yang ketiga. Jadi bawakan oleh ulama sunnah kita. Tapi hari ini dia punggah semula. Punggah semula. Boleh jadi 45 tahun lagi akan datang boleh tengok. Gapo nak berlaku. Benda hak pelik-pelik hak tak pernah kita tengok yang akan berlaku. Ini perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena memperhatikan benda-benda lagu. Kalau gitu, benda ni tak jadi pelik lah bagi umat Islam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk royak mari sokmo-sokmo dah kita. Dasar kita kena dengar Tuhan, dengar Nabi. Dengar daripada mulut alim ulama kita. Mari sekadar duduk dalam masjid. Ketah kerja apa kita tak kena cedek. Murajaah kitab apa kita tak kena buat. Sekadar ambil diri kita mari duduk lepas mengorek apabila ada mengajar atau email kita iklan mari mengaji. Banyak tu. Sekadar tu ya kita boleh nak pipengnya diri kita dan nak akaknya jalan ni hak Tuhan kita. Nescaya Tuhan bagi ganjaran kepada kita tu besar benda-benda lagi tu. Sebab Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita royak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmizi dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan daripada Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, qala alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Hadis ni kita dah tengok, dah dengar semua. Ulama-ulama kita dah baca semua. Lagu mana Nabi kata, orang yang hidup lepas daripada aku pejam mata ni hai umatku, fa sayara ikhtilafan katsira. Nescaya kamu akan tengok dan lihat apa nama ikhtilafan katsira. Apa makna ikhtilafan katsira? Yakni perselisihan yang banyak. Pak kita tengok. Hak ni pakat dakwa gini, hak ni pakat dakwa gini, hak ni pakat dakwa gini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kumpulan berasa gembira dengan apa yang dia ada. Geruk tu geruk ni, hak tu hak ni. Asal pada musammaya tak apa. Hak ni muhajirin, hak ni ansar, hak ni ahli suffah, hak tu hak ni. Ada. Panggil dia zaman Nabi tak ada masalah selama mana dasar itu satu. Akan tetapi sekarang lah ni masa pecah jadi banyak ni lagu mana jadi. Namun ni ada dasar ni, namun ni ada dasar ni, namun ni dasar ni. Kamari kita sebagai orang awam, kita sebagai orang biasa, sebagai orang yang nak tahu benar-benar, kita nak tak lagu mana ukuran kita. Pasti kita kena ukur adanya Quran, adanya hadis, ada pahami daripada para salafus salih. Apabila sebut para salafus salih, yakni ijma' para malaikat. Ijma' para malaikat, maka kita ikutlah jalan itu. Kamar kita nak tahu lagu mana kata ijma' tak ijma',
Tengok kalau sahabat ni kata ada kedok orang lain membantahkan. Mari nak pakoh pendapat tu. Mari nak katkan kalau bahasa sia pendapat tu ada ke tak ada. Kalau tak ada, jalan dah tu ijma' mereka dah tu. Jalan yang kena dah tu. Dengan sebab itu Nabi kata apabila jadi khilaf tu banyak gitu tu Nabi wijale lagu mana? Alaikum bisunnati. Lazim di atas kamu ikut jalan aku. Kita nak ikut ni pasti kita kena tahu. Kata ya lekak ikut mana? Gi betul ke lekak ke kok mana Nabi kita gi kena tahu. Pas nak tahu lagu mana? Bibir mulut ulama kita dah sebut ni. Wak gini, cacing ya gi. Barulah kita boleh ikut. Alaikum bisunnati. Sunnah Nabi ni mana kan? Perkataan dia, perwaktan dia, aku dia. Hak ni sunnah Nabi. Tapi syarat hak sah daripada. Hak tak sah jangan. Hak sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan perwaktan aku okey, turut. Ya tak ada payah le benar-benar lagu tu. Terkadang kita dah buat payah benda hak mudah. Jadi payah ke? Supaya benda hak tak beratur cuma kita ni buat pergi cara dia. Jadi hatu sungguh. Orang kita ni dak jadi masalah dak pergi. Apabila pergi, hari ni tak dengar. Ada dalam klip duk sebar tu kan? Dalam Muharram ni tak boleh buat begotu, tak boleh buat megoning banyak. Nah, ada tepi-tepi kita ni orang-orang saya juga bukan orang luar. Dak royak benda-benda la haula wala quwata illa billah. Tak boleh menikah kahwin, tak boleh nak berdiri bahasa ayat, tak boleh nak naik umur, tak boleh nak musafir, tak boleh nak buat kerja. Hak apa? Kerana bulan Muharram ni orang tua gitu, orang tua gini, orang tua gitu, orang tua gini. Sebab dak pegang jadi. Kita nak pakai orang tua pakai sini. Dalam masalah kita nak hias dunia ni pakai orang tua. Cara nak tanya lagu mana? Tengok orang tua kita jaya tanya lagu mana? Turut tak ada masalah. Cara nak tanya rumah, tengok orang tua kata ni jalan angin, ni jalan gitu jalan ni. Ingat tak ada masalah lagu tu. Tapi pasal benda ghaibiyah, benda gaib, tetapi orang tua dak buat dulu, maka ia berlaku di atas dia seorang, orang mana-mana. Kemudian hak tu panggil ilmu tajribah. Dalam bahasa orang mengaji mana ilmu kantullah. Makna kata dia usaha buat, apabila dia buat jadi gitu. Maka perkara tu tak lazim di atas orang lain. Tak menjadi kewajipan di atas orang lain. Tak. Sebab tu nak lari satu perkara pasti kena ada dalil daripada syarak. Sebab asal pada urusan hidup manusia harus. Asal hidup manusia harus. Tapi asal amal ibadat tak boleh teguh di dalam agama kita. Dengan sebab itu kita tak usah pakailah pendapat tu. Orang panggil perkara khurafat itulah tu. Perkara khurafat yakni perkara yang cengah dengan agama kita. Perkara yang agama kita tak aku tu makna benda khurafat. Khurafat ni benda yang karuk maruk yang amalan jahiliyah dulu duk pegang-pegang. Kita ni kalau saya kepada amalan jahiliyah, tak payah kita menuntut ti masuk Islam. Kita ni asal masuk Islam korang ketujuh kita Nusantara sini. Setengah ulama kata korang kena, tak apalah khilaf di situ. Kalau kita saya pada benda-benda tu gak, kita tak boleh terima Islam. Sebab Islam ni benda yang nak basuhkan pahami apa pelak-pelak tadi. Ya ada cara ya sia ada Islam gini. Cara beriman gini, cara nak amal ibadat gini, ihsan gini, sudah. Ya tak ada makna nak ayat kata hai kita boleh gitu, kita buat gini, kita buat dak. Hadap bimbang takut kita dah ambil benda hak buzar masuk mari. So umpama benda-benda hak buzar masuk mari nak pegang benda pelik-pelik lagu tu je lah dah. Gi tengok mari, oh dok sana. Kita orang Islam dak ambil guna. Hak ni. Juga kalau kita mengaji, kalau dalam bahasa orang mengaji, seumpama dalam tafsir, orang panggil Israiliyah. Orang Yahudi Nasara masuk Islam, mengajar atas meja, mengajar tafsir Quran. Raya ilmu-ilmu yang dulu. Maka tubik mari tu ulama tapih kata ni hak agama yang dulu ni. Waktu tubik suku ni Israiliyah tak boleh pakai. Kalau berlawan dengan agama kita pakai tinggal hak tu. Kalau tak berlawan boleh kira. Tapi bukan asas. Sebab tu kita nak beragama, kita kena tahu cara. Bukan mana kata kita beragama ikut gitu, bukan lagu tu.
Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah fak-fak para khulafa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hai ikut tengok dia buat lagu mana. Benar rengka tak ada mereka ini khijan. Tak ada sah perkara tak ada. Pegang dengan dia molek. Tamassaku biha, pegang dengan dia molek. Nabi pesan ni. Sebab tu kita nak pegang gapo satu perkara kena ada dalil tu. Maaflah kita nak sebut dah. Dalam pegangnya kita tak Tuhan tak atas tak bawah, tak kiri tak kanan tak depan tak belakang tak hulu tak hilir. Ada dalam Quran tak? Tak ada. Ada dalam hadis Nabi tak? Tak ada. Ada ijma' sahabat meraya tak? Tak ada. Bagaimana kita pergi? Sebab kita mengaji ilmu kita ni gini. Kalau gini, kalau gini wahyu ke? Bukan. Apa kita tak pakai hak Tuhan raya, hak Nabi raya, sedangkan Tuhan raya suruh Nabi raya tamassaku biha, so pegang dengan dia. Ni masalah. Kita masalahnya ni pelik pada asal usul tadi kena tipu. Kena waswahkan oleh syaitan. Tak kira manusia ataupun jin. Menjauhkan kita daripada hak asal. Di sini tepat kita kena mikir ni. Apa kita pergi lagu tu sedangkan tak ada sikit pun di dalam ajaran Islam perkara lagu tu. Apa kita pergi? Ini perkara-perkara yang kita tadi itu kena cek semula. Diri kita dengan Allah bukan diri kita dengan orang lain. Wa'addu 'alaiha bin nawajis. Tengok bukan sepegi saja. Suruh kita kikir dengan gigi geraham pula. Kinayah kata kejaknya suruh pergi. Lalu Nabi kata wa iyyakum muhdatsatil umur. Jaga-jaga kamu daripada rengkok-rengkok hak baru dalam tentang urusan agama. Jaga moleh hak tu jangan masuk. Sama ada pegangnya kita jangan ada rengkok. Amal ibadat kita jangan ada rengkok. Hidup pe kita dalam urusan agama jangan ada rengkok. Jangan. Rengkok mana lagu mana? Makna kita khija perkara yang tidak disyarak mari. Tidak ada contoh tauladan, tidak ada izin ni, tidak adanya akue daripada syarak. Maka kita buat khija lagu tu tak ada boleh gapo. Tak ada boleh gapo. Nabi royak kata, jaga-jaga kamu. Kalimah iyyakum ni mana tegah dah, lari dah. Kalau dia mau tanya kata mana dalil tegah Nabi buat tak boleh buat gini. Ni dalil dia. Wa iyyakum, jaga-jaga kamu daripada rengkok. Sebab apa? Kerana bahawasanya tiap-tiap rengkok itu adalah baru dan tiap-tiap rengkok itu Nabi kata tak betul jalan belaka. Gapo mana tak betul jalan? Tak pergi pada syurga. Dia tak pergi pada syurga. Sebab tu kita umat Islam yang pertama kita nak kelik kena pada syurga kita duduk asal. Sebab tu Tuhan hantar Quran mari kita. Takut tak faham Quran hantar Nabi kita. Takut tak faham Nabi hantar ulama mari pula. Sebab tu kita kena pilih lah hari ni. Cara kita nak beripuk komun tadi. Cara kita nak ambil ilmu pengetahuan kena pilih. Jangan mana kata demo tu mengajar sedap sungguh. Quran belaka, hadis belaka. Okey, lagu tu. Demo tu tak mengajar sungguh, Quran hadis tak sebut langsung. Pusing akal semata, akal dia berjalan sungguh, boleh pergi sungguh. Masa kacau, dia tak sampai syurga. Urusan agama kena ada Alkitab was sunnah duk di atas asas. Kalau gi tak sampai pada Alkitab was sunnah, kata gi tak sampai syurga. Gi kok lain. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam jangan buat mudah nah masalah ni. Jangan buat mudah kita masalah ni. Kalau kita buat mudah masalah ni, nescaya kita tak sampailah kepada matlamat syurga kita nak pergi. Sebab tu mari kita dengar dua tokoh ulama sahabat Nabi Muhammad yang mari nak royak kepada kita apa hak Nabi faham. Sebagai 5 minit insya-Allah, seorang tokoh nama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni adalah orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puji dia. Dia sebagai orang alim dalam masalah tafsir. Tubuh tak ada gemuk mana li kuruh ya. Tapi Nabi kata betih dia ni lebih berat daripada bukit Uhud lagi. Di sisi ganjaran Allah Subhanahu wa taala ni.
mati pada tahun 32 Hijrah. Abdullah ibn Mas'ud ni, dia katalah mana? Dia kata ittabi'u, ikut oleh muhai umat aku akan jalan ni hak nabimu, wala tabtadi'u, jangan buat rengka, faqad kufitum, cukup dah. Agama kita telah cukup dah, padai dah. Kita ni sungguh, kalau kita nak buat amal masalah zikir, cuba kita kira, cuba ulama kita baca zikir hak nabi berzikir tu pun tak habis nak berzikir dah. Kalau masalah doa, cuba ulama kita baca doa nabi tu pun tak habis nak berdoa dah. Kalau kata nak semaya, cuba ulama kita baca hadis sakut dengan semaya nabi tu pun tak nak ikut dah. Masalah apa lagi? Puasa, masalah buat baik, semua ada belakang. Tak padai kita nak buat. Hak amba duk tengok tiap-tiap hari nama kita Jami'us Saghir, hadis ada dalam tu 10,000 hadis lebih. 10,000 hadis lebih ni kalau kita nak amal pun tak ada. 10,000 hadis lebih tak nak amal pun tak ada. Jangan kata nak buat rengka. Sebab apa boleh jadi rengka? Sebab ilmu pengetahuan tak ada. Tak tahu kata jalan Nabi lagu mana, tak tahu. Hal apa? Kerana sekat demo jangan ada dengar apabila orang ngajar Quran hadis, puak ni puak baru dia kata. La ilaha illallah. Pah mana nak jadi? Orang barulah, orang gitulah, orang gininya. Jadi pelik juga. Kita sebagai orang yang ada akal fikir ada gitu makan dengan cara hak tu lah hak dulu. Sebab hak ni hak kekal, hak asal, bukan hak lain. Ibn Abbas kata, Ibn Mas'ud kata ana, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup dah. Ikut ya, kerja kita nanti ikut. Jangan buat rengka sesungguhnya memadai dah. Kemudian mari tengok tu sahabat Nabi. Mari tengok tabi'in sorry, kita berhenti situ lah dah. Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i ini salah seorang daripada tokoh ulama ahli sunnati wal jamaah. Pangkat dia atba'it tabi'in lah, kita kecek dia. Dia katakan kita, dia kata isbir nafsaka ala sunnah, sabar dirimu di atas nak pegang dengan sunnah Nabi. Sabar molek. Apa nak sabar? Nak kata kau ke? Kena murih kau ke? Kena sekat dia mu? Kena cucur dia mu? Kena hina kau ke? Kamar dia nak tahu sunnah tadi kena mengaji, belajar, kena pakai masa pula nak faham nak gapo. Letih bila letih. Lalu dia kata isbir nafsaka ala sunnah. Dengan molek kata molek, sabar dirimu di atas sunnah Nabi. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhenti sekadar mana mereka itu berhenti. Makna kata mereka itu buat, kita buatlah. Mereka itu jalan, kita jalanlah. Tempat dia senyap, kita senyap. Tempat dia senyap, kita senyap. Tempat dia tak jalan, kita tak sahki. Wa qul bima qalu. Kecek dengan apa yang mereka itu kecek. Pak kita nak tahu lagu mana sahabat kecek, lagu mana tentang urusan agama, tabi'in lagu mana. Sahabat tu kena cari alim ulama hak sunnah. Dia baca Quran, baca hadis, baca pendapat sahabat, baca tabi'in kita dengar, baru kita boleh ikutkan dia. Ni kita apabila tak tahu kita nak ikut lagu mana. Waqif amma kaffu anhu. Berhenti daripada apa yang mereka itu berhenti. Perbuatan, cakap amal ibadat, pegangnya. Kalau mereka itu dak, kita dak. Pak nak berhenti lagu mana? Gi dengan ilmu, berhenti dengan ilmu. Pak nak buat lagu mana? Kena dengar. Kewajipan di atas guru, orang yang reti sunnah tadi itu kena siap sedia nak mari mengajar, bawa molek. Sebab ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Kena tanya pula. Ngajar dah, ngajar tak kena, ngajar tak molek, tanya Tuhan pula. Nabi pun kena tanya. Rasul pun kena tanya apatah kita. Tuhan kata dalam Quran, "Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Kami nak tanya rasul-rasul kami, nabi-nabi kami. Nak tanya buat kerjalah mana. Pak kita sebagai dai, bukan rasul, bukan nabi. Tuhan tak tanya kita. Siap sedia. Kemudian dia kata wasluk sabila salafikas salih. Jalanlah sebagaimana jalan ni fa salafus salih jalan, fa innahu yasi'uka ma wasi'ahum. Pada dah apa yang mereka itu beragama cukup dah bagi kita. Kalau mereka itu pergi. Kalau mereka itu faham. Mereka itu ibadat. Mereka itu jalan-jalan, mereka itu senyap. Cukup dah pada. Apabila bab agama kita boleh duduk sini, baru kita boleh memajukan dunia.
nak buat kebun pada masa, nak menega pada masa, nak gotu nak goni pada masa, boleh imarah lah dunia ni. Hidup bergaduh dengan perkara-perkara hak tak ada. Nak buat lagu mana rengka naik dalam urusan agama, tak ada nak maju gapo. Sekadar ada akal, tak ada muga. Ada akal saja. Ramai umat Islam tapi akal saja. Muga tak ada gapo. Hak bimesa lagi mahlah dah. Terkadang ada nombor saja, ha duit ada banyak ni, ada banyak ni. Ada nombor saja tapi hakikat tak tahu duk mana. Ha ni masalah yang kita duk berlaku dalam umat masyarakat. Sebab apa? Sebab hati kita tadi tu tak terikat dengan apa yang wasiat Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit daripada pengingatan kepada umat kita di Masjid Salafi sini ni, iaitu satu masjid yang saya dulu pun pernah main ngaji, duk seperti kamu duk ngaji juga masa Ustaz Mustaza duk ada masa dia lah. Lama dulu tu kita main duk ngaji dengan dia. Hari ni permulaan kita boleh main mengajar tempat dia lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dia dan Tuhan bukalah, balahlah ganjaran kepada semua hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan fahami kepada kamu apa yang Allah Subhanahu wa taala nak faham dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak faham. Minta Tuhan bukakan dan minta Tuhan menunaikan hajat-hajat semua yang datang mari ini, hajat hak dunia maupun hajat hak akhirat, semua itu minta Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat kita semuanya. Itulah harapan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.